Kerisauan mereka mengekalkan akta hasutan ialah kononnya untuk melindungi kepentingan agama dan kepentingan Melayu. Kepentingan Melayu itu termasuklah soal bangsa Melayu, raja-raja Melayu dan sebagainya. Sedangkan bagi pihak PAS dan Pakatan Rakyat, ini sudah pun diperjelaskan, iaitu pendirian yang tegas bahawa kedudukan Raja-Raja Melayu, kemuliaan agama Islam, hak istimewa Bumiputera, hak kewarganegaraan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sebagaimana yang sedia termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan paksi asas negara yang tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa. Ini jelas pendirian yang dibuat oleh Pakatan Rakyat. Namun begitu, penentangan kita terhadap akta hasutan bukan bermaksud untuk mengizinkan perkara-perkara ini ataupun apa jua hal-hal lain yang sensitif, yang lain untuk dipersoalkan sehingga menggugat keharmonian negara kita. Tetapi hakikatnya kandungan dan peruntukan di dalam akta hasutan yang sedia ada telah membuka ruang kepada penguatkuasaan yang selektif dan berat sebelah di atas tujuan politik dan bukan untuk menjaga keamanan negara. Hakikat inilah yang gagal difahami oleh pimpinan UMNO dan Barisan Nasional yang berterusan cuba mengelirukan rakyat kononnya akta hasutan inilah yang menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan kedudukan orang-orang Melayu dan agama Islam di negara kita. Kalau kita lihat akta hasutan dengan perlembagaan, sudah tentulah perlembagaan lebih besar daripada akta hasutan. Apa yang diriuh, dijerit dengan jeritan dan tangisan oleh perwakilan dan pemimpin UMNO baru-baru ini ialah kehilangan tanah rizab Melayu. Tanah rizab Melayu itu yang termaktub dalam perlembagaan, bukan dalam akta hasutan. Tetapi tanah rizab Melayu itu sudah berkurangan dengan satu jumlah yang sangat besar. Bermakna bahawa walaupun ada akta hasutan, kehilangan tanah rizab Melayu, pengurangan dan kehilangan sejumlah besar tanah rizab Melayu itu di waktu akta hasutan ada dalam negara kita. Tetapi jelas saya nak katakan bahawa akta hasutan gagal untuk melindungi kepentingan Melayu dalam konteks tanah rizab Melayu yang dilembagakan di dalam perlembagaan negara kita. Jadi saya nak tegas bahawa alasan yang diberikan oleh pemimpin negara kita ini kononnya ini untuk melindungi kepentingan agama, kepentingan bangsa Melayu adalah satu pembohongan. Rakyat harus menyadari bahawa negara kita sudah mempunyai peruntukan undang-undang yang mencukupi sebagaimana di dalam Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia untuk membendung jenayah menanam kebencian dan penghinaan ke atas agama dan kaum, dan apa jua perbuatan yang boleh menggugat keharmonian rakyat berbilang kaum. Di dalam Kanun Keseksaan sebagai contoh terdapat peruntukan seperti Seksyen 298, iaitu perbuatan sengaja mengeluarkan perkataan dan kenyataan untuk menyakiti perasaan penganut agama. Seksyen 298A melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketidakharmonian, perpecahan, permusuhan, kebencian dan prejudis di atas alasan agama. Seksyen 499 jenayah fitnah, Seksyen 504 perbuatan menghina dengan sengaja dengan niat untuk menimbulkan kekacauan, dan Seksyen 505 mengeluarkan kenyataan yang menggugat keharmonian awam. Dengan adanya peruntukan-peruntukan ini semua, maka tidak ada alasan lagi kenapa akta warisan penjajah iaitu akta hasutan ini perlu dikekalkan.